Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما نافعا يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah yang dikasihi muliakan tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimah para jemaah yang dirahmati, dikasihi lagi disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah SWT di pagi yang penuh kebahagiaan keberkatan ini, kita ditempatkan dalam Allah SWT semata-mata dengan kasih sayang, ihsan, inayah daripada Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardhu subuh berjemaah dan dapat kita masukkan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insyaAllah sebelum meneruskan kita lihat surah Ali Imran ayat ke-154. Ayat 154 ya. Jadi untuk makluman bagi pada muslimin dan muslimah, kita masih lagi hal yang berkaitan dengan peperangan Uhud. Inilah satu-satunya peperangan yang Allah Ta'ala cerita begitu panjang sekali supaya umat Islam mengambil i'tibar pengajaran. Ya, apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW bersama dengan sahabat, kesilapan mereka yang kerana tidak ataupun tidak patuh pada pesanan Nabi SAW, itulah maka Allah Ta'ala uji mereka, iaitu kelemahan di kalangan tentera-tentera Islam yang menyebabkan seolah macam kecundang seolahnya macam kecundang pada peperangan tersebut. Jadi kita lihat kemudian Allah SWT beri pertolongan kepada kaum muslimin, iaitu Allah Ta'ala berikan iaitu bentuk ketenangan. Ketenangan rasa di mana mereka ketika tertekan kegoncangan, kegawatan tentera-tentera Islam, maka Allah Ta'ala beri ketenangan untuk mendamaikan hati di kalangan sahabat-sahabat tadi, hinggalah mereka kembali semula untuk menghadapi orang-orang yang mengancam Islam tadi. Jadi insyaAllah kita lihat pada ayat 154. Ayat ni lebih panjang pada ayat lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Subhanallah. Ya, kalau kita faham betul-betul yang ini, ya Allah, inilah pertolongan Allah SWT, betapa hebatnya ya pertolongan Allah SWT kepada tentera-tentera Islam tadi. Baik, jadi Allah Ta'ala jelaskan ni, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Subhanallah, keajaiban yang Allah bagi ya. Kemudian setelah kamu berduka cita, duka cita kerana sebahagian ataupun sahabat terpaksa mereka bertempiaran untuk menyelamatkan diri ya. Allah menurunkan kepada kamu rasa aman. Tu rasa aman, amanatan iaitu merupakan mengantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Subhanallah. Dalam masa perang lagi Allah Taala boleh bagi perasaan mengantuk. Allahu Akbar. Kita baik, ini apa keterangan Allah bagi. Bila mengantuk tu takut tu hilanglah semua. Mengantuk Ya Allahu Akbar ya. Jadi ini merupakan anugerah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang soleh. Kerana sahabat mereka orang soleh. Allah memberikan ketenangan dan keamanan mereka ketika itu, walaupun nampak berterabur, tapi rasa mengantuk. Rasa mengantuk bagi mereka tadi. Ya, sedangkan ketika itu mereka masih lagi menyandang senjata, dalam keadaan bersedih melihat sahabat-sahabat yang luka dan sebagainya. Jadi rasa mengantuk ini menyebabkan perasaan aman, datang perasaan aman. Subhanallah. Kita bayangkan, kita ni dalam keadaan susah tiba-tiba mengantuk. Tu. Ya. Susah tadi akan buat apa? Soalan makan rasa hilang. Tu ya. Ini Allah bagi ketenangan tu. Baik dah. Jadi malahan bukan sahaja dalam peperangan Uhud, malahan pada setiap peperangan Allah Ta'ala pertolongan pada sahabat bentuk ketenteraman jiwa hati dia bentuk mengantuk tadi. Tapi kita dalam kuliah jangan pula mengantuk. Itu bukan ketenangan, itu syaitan namanya. Ya, syaitan ganggu kita tu. Termasuklah dalam Allah Ta'ala dalam surah Anfal tentang peperangan Badar. Sama je Allah sebut, id yuqashikumun nu'asa amanatan min. Sama Allah sebut, tak kala rasa mengantuk. Tak kala rasa mengantuk menghinggapi kamu sebagai rasa aman daripadanya. Allah bagi keamanan dalam hati sahabat, bagi rasa mengantuk. Jadi hilang apa? Hilanglah perasaan perasaan yang mereka hadapi ketika itu. Baik, dalam hal ini dalam peperangan Uhud, maka Imam Bukhari diriwayatkan daripada Abu Talhah radhiyallahu anhu, cerita seorang sahabat. Dia kata keadaan mereka tu digambarkan ketika mana mereka berada di medan peperangan Uhud tadi. Jadi kata Abu Talhah, pada peperangan Uhud itu, katanya aku ini termasuk salah seorang yang yang disebungi dengan rasa mengantuk. Hingga dia kata pedangku terlepas dari tanganku berkali-kali. Padahal musuh ada di depan. Allahu Akbar. Setiap kali jatuh aku ambil lagi. Itu dia tahu. Dia berulang kita. Jatuh dia ambil. Tu nak ceritanya apa? Sahabat dia mengakunya apa? Inilah yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, iaitu perasaan mengantuk tadi. Bila menyelungi mereka, maka hilanglah perasaan sedih mereka sama ini. Allahu Akbar ya. Tu. Baik. Imam Tirmizi, Imam Nasa'i Al-Hakim pula diriwayatkan daripada Anas bin Abu Talhah. Dari Abu Talhah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada peperangan Uhud, cerita Abu Talhah ni, aku mengangkat kepalaku untuk melihat suasana ketika itu. Ternyata dia kata tidak seorang pun daripada kaum muslimin saat itu, dia kata melainkan apa? Terbaring di bawah perisai kerana mengantuk. Ada yang tertidur pun ada. Tapi Allah selamatlah, maksudnya musuh tak serang mereka ni. Allahu Akbar. Malahan kalau kita lihat lagi daripada Imam Nasa'i juga daripada Anas radhiyallahu anhu, kata Anas, Abu Talhah juga pernah berkata, aku juga termasuk di antara orang yang
diselubungi mengantuk ketika itu. Subhanallah. Kita bayangkanlah ya, dalam keadaan susah tapi boleh mengantuk lagi. Ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mungkin kita fikir mengantuk tu nanti senanglah orang kafir nak potong kepala nak. Tak. Allah Taala yang pelihara mereka. Ya. Baik, Abu Talhah lagi berkata, sedangkan dia kata golongan yang lain adalah golongan munafik. Sebab ada lagi golongan munafik, ya. Dia sebabnya sebelum berlakunya peperangan, Abdullah bin Ubay bin Salul dia telah buat balik 300 orang, tapi masih ada lagi sebahagian kecil. Tu. Jadi kata Abu Talhah, yang orang munafik, dia kata itulah orang yang paling pengecut. Dan kalau pengecut, penakut, tak nak terima kebenaran dia tu. Sekarang ni orang Islam seolah apa? Menghadapi kenyataan mereka hampir ditewaskan oleh orang kafir tadi. Allahu Akbar, ya. Baik. Jadi sebab itulah, ya, maka Allah Taala jelaskan lagi, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Inilah yang dijelaskan. Tadi satu golongan, iaitu golongan orang yang golongan sahabat yang tulen, yang mereka tulis sebagai mengantuk. Jadi hak ni maka Allah jelaskan, sedangkan segolongan lagi, segolongan lagi puak munafik lah. Segolongan lagi terasa cemas diri mereka itu kerana menyangkakan yang tidak benar kepada Allah SWT sebagai sangkaan jahiliyah. Sangkaan jahiliyah ni maknanya iaitu Allah Ta'ala tak beri bantuan, tak beri pertolongan kepada mereka. Sedangkan sahabat mereka yakin, banyak apa? Allah Ta'ala bersama dengan mereka. Cuma apa? Dengan sebab kesilapan, kesilapan sebahagian daripada mereka itu, terutama yang berada di atas gunung, yang Nabi pesan, yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Mereka 70 orang berada di atas gunung. Nabi kata, apa jadi pun jangan turun. Kami menang ke, kami kalah ke, kamu tetapkan di atas puncak bukit tadi. Ya, sebagai apa? Kubu pertahanan tentera Islam tadi. Baik. Jadi apa? Keadaan inilah, keadaan apa? Keadaan apa yang berlaku terhadap orang munafik ini. Mereka inilah, sebahagian mereka tadi, inilah perasaan takut mereka tadi. Baik, ya. Jadi maka ada dua golongan. Kalau kita lihat sini, Allah ceritakan dua golongan daripada golongan tentera Islam. Satu golongan yang terus untuk berjuang, dan satu lagi telah golongan yang dipenuhi dengan sifat keprovokaan tadi. Baik, ya. Maka golongan yang pertama Allah jelaskan, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaksha ta'ifatan minkum. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah turunkan kepada kamu rasa keamanan yang merupakan mengantuk, yang meliputi segolongan daripada kamu. Iaitu golongan yang memiliki keimanan, keyakinan. Mereka ni ada keteguhan, mereka tawakal kepada Allah Ta'ala. Iaitu mereka meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti menolong. Pasti menolong mereka, pasti menolong Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti menjaga mereka. Dan inilah mereka golongan ini, Allah bagi sifat mengantuk mereka. Dalam peperangan boleh mengantuk ni benda yang kita pelik tak? Sebab apa? Waktu kecemasan boleh mengantuk lagi. Ini adalah keterangan yang Allah bagi pada mereka. Itu caranya. Baik, tapi satu lagi Allah sebut, wa ta'ifatun qad ahammanhum anfusuhum. Sedangkan segolongan lagi mereka terasa cemas terhadap diri mereka sendiri. Iaitu mereka ini mereka ini daripada golongan yang munafik ini, Allah tak gunakan perasaan mengantuk tadi. Sebaliknya mereka ini apa? Mereka ini bimbang kalau mereka ini akan diserang oleh musuh dan sebagainya. Jadi mereka dalam keadaan kegelisahan, kecemasan, ketakutan terhadap tentera-tentera musuh. Kenapa? Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Sebab mereka sangkakan yang tidak benar kepada Allah. Itu sebenarnya sangkaan orang jahiliyah. Iaitu maksud sini adalah mereka rasa apa? Muhammad ini pasti akan kalah. Muhammad pasti akan kalah, ya. Sebab ada apa? Mereka nampak
ataupun tentera-tentera kafir ya menyerang mereka daripada atas bukit ya. Kemudian tak ada lagi tempat untuk selamat melainkan kena lari pada medan pertempuran tadi. Allahu akbar ya. Inilah juga yang Allah ceritakan surah Al-Fatah. Surah Fatah ni surah yang berkaitan dengan peperangan juga. Ya. Jadi Allah jelaskan kepada mereka itu dalam surah Al-Fatah, ba'd minasyaitonir rajim, bal dhanantum an lan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna sau'i wa kuntum qauman bura. Ini perasaan puak-puak munafik terhadap Nabi. Allah jelaskan, tetapi kamu ni balik pada puak munafik ya. Kamu menyangka bahawa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Itulah masa masa mereka berada di Madinah tu sebelum keluar tu. Kumpulan Abdullah bin Sabah mereka suka Nabi keluar supaya keluar tak balik-balik lagi. Maknanya mereka pergi berperang dengan orang kafir, mati belaka, tak akan balik lagi. Allahu akbar. Tu. Itu perasaan mereka dah. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Tu je syaitanlah yang main hati orang munafik itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Itu sangkaan jahil itu, sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa. Sebabnya mereka ini iman mereka itu iman yang penuh dengan kepura-puraan. Jadi itulah keadaan orang munafik dah. Jadi ketika mana orang musyrikin Mekah, tentera musyrikin Mekah tu, mereka dengan kemegahan mereka menyerang tentera Islam. Jadi orang munafik mereka menyangkakan, malahan mereka yakin bahawa kemenangan itu adalah pada pihak musuh. Sedangkan Islam, iaitu pengikut-pengikut Rasulullah ni, mereka akan kalah. Itu kan kalah dia. Baik, jadi sinilah hati mereka itu diliputi dengan penuh keraguan. Perasaan dan juga perasaan buruk terhadap Rasulullah dan juga Islam. Baik, oleh sebab itu, oleh sebab itu maka Allah Taala menceritakan perihal mereka supaya umat Islam tahu ini orang munafik ni kalau boleh dia tak nak kita hidup kan. Tu jawab kenapa. Baik. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Itu kata pada mereka sendiri. Pada ketika itu mereka iaitu orang munafik berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu iaitu untuk hak campur tangan dalam urusan ni. Iaitu maknanya nak tolong orang Islam lagi ke? Orang Islam dah nak kalah lagi. Tu. Jadi mereka ni dah tergugat kedudukan mereka tadi. Baik. Jadi itulah. Oleh kerana mereka ni menyangka dengan sangkaan yang buruk terhadap Allah Taala dan Rasulnya. Jadi kedudukan mereka di ketika itu hak baki saya tahu. Yang 300 tu awal dah belah dah. Awal lagi ya. Ini hak yang baki tadi. Baki tadi. Jadi kata mereka ni, patutkah mereka ni nak bersama dengan tentera Islam lagi? Dengan kata lain, kalau duduk kat sini alang-alang putus kepala juga dah. Mana kata mereka akan mati nanti. Tu ya. Jadi kedudukan mereka tu amat goyah sekali. Jadi mereka tak nak lagi berada tempat peperangan tadi sebab takut mati. Itu kata orang munafik. Baik, oleh sebab itulah Allah Taala berfirman, Allah tujukan kepada Rasulullah nak cerita tentang orang munafik tadi kan. Qul katakanlah wahai Muhammad. Sebab benda tadi berlaku pada orang munafik. Sedangkan kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, kemudian Allah Ta'ala perintah Nabi supaya beritahu kepada mereka. Golongan munafik ni. Qul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Urusan apa? Hidup mati ni adalah di tangan Allah Ta'ala. Kalah menang pun di tangan Allah SWT. Tu ya. Baik. Mereka ini yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka. Mereka yang ini orang munafik menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu wahai Muhammad. Tu. Sini Allah Taala zahirkan lagi sifat orang munafik tadi yang mana mereka selama ini tak tunjuk kepada Nabi. Sebenarnya mereka ini mereka datang dengan Nabi SAW bukan nak tolong.
Sebenarnya bukan nak tolong, ya. Sebab orang munafik ni mereka akan mengambil kesempatan, ya, iaitu mereka biar gitu je. Supaya kalau orang kafir, ya, dapat bunuh Nabi, mereka akan selamat daripada Nabi. Allahu Akbar. Baik. Jadi apa? Inilah keadaan, ya, keadaan orang munafik. Allah jelaskan dalam hati mereka itu mereka tak zahirkan. Subhanallah. Ini kita tak nak lah. Tak nak orang Islam kita apa? Bermulut manis, tapi dalam hati itu hati yang tak elok. Ya? Biarlah apa yang kita cakap tadi sama dengan hati kita. Itu Islam yang tulen. Ya? Ya, perkataan yang manis, yang baik kita ungkapkan, dan itulah yang terbaik daripada hati kita. Ya? Sebab orang munafik ni mereka cakap baik di hadapan Nabi SAW. Seolah mereka mengaku Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Ya, mereka akan akan mempertahankan Nabi. Tapi dalam hati mereka, biarlah Muhammad keluar berperang, Muhammad cepat-cepat mati. Senang kita bebas daripada dia. Allahu Akbar. Nampak ini jadi Allah terangkan ni bentuk umum. Ya, iaitu Allah jelaskan kepada Rasulullah, ya, beritahu kepada mereka, ya, urusan alam ini, apa yang berlaku ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma orang munafik tadi mereka tak zahirkan apa yang ada dalam hati mereka. Baik. Di sini kita lihat sebenarnya Allah Taala boleh nak bagi tentera Islam menang, tidak jadi masalah. Tetapi Allah Taala bagi ujian. Ujian sebab apa? Patuh kepada perintah Rasulullah, kan. Tapi apa? Sebab sebahagian sahabat mereka terlupa. Tapi terlupa mereka itu bukan sebab mereka kufur, sebab andaian mereka silap andaian. Sebab mereka menyangkakan orang kafir itu bila kali pertama tu mereka tinggal harta rampasan, mereka terus lagi balik. Rupanya tidak. Rupanya tidak, Tapi kalau kita lihat, sebenarnya faktor yang utama sekali apa? Ketika itu masih ada lagi di antara orang hebat bersama tentera musyrikin, iaitu Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu tu, yang merupakan panglima tentera berkuda musyrikin ketika itu. Dialah watak yang utama. Dia yang buat melemahkan Islam di medan Uhud itu. Allah Akbar. Baik, jadi kemudian Allah Taala terangkan. Kemudian Allah terangkan apa? Apa yang disembunyikan oleh munafik. Tadi Allah ceritakan umum, iaitu orang munafik ni ada perasaan buruk dalam hati mereka, tapi mereka tak cakapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sembunyikan. Jadi Allah terangkan, dan masih ayat yang samanya. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Baik, inilah hakikatnya. Iaitu mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu, iaitu kita ni ada kepentingan nak hak campur tangan dalam peperangan ini, itu dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan dibunuh, iaitu dikalahkan di sini. Allahu Akbar. Itulah maknanya. Makna sini, mereka sini dalam hati mereka tu ada juga perasaan penyesalan. Macam apa? Kalaulah tak ikut Muhammad, kita akan selamatlah. Kita akan selamat itu. Allahu Akbar. Jadi makna sini adalah orang munafik mereka menyembunyikan hanya ungkapan ini. Ungkapan apa? Tak sepatutnya mereka campur tangan dalam urusan peperangan ini. Iaitu mereka tak perlu bantu Muhammad. Biarlah Muhammad sendiri dengan sahabat-sahabatnya berperang menghadapi tentera musyrikin Mekah. Allahu Akbar. Jadi ini mereka sembunyikan perkataan ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Baik, daripada Muhammad bin Ishaq diriwayatkan daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Baik, dia berkata, ayahku. Abdullah bin Zubair dua sahabat ni, anak dan ayah ni. Baik, ayahku dia kata itu Az-Zubair radhiyallahu anhu bercerita, aku bermimpi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami dicengkam rasa takut. Subhanallah. Nampak tak rasa mengantuk tu boleh mimpi lagi? Allah kurniakan rasa mengantuk kepada kami sehingga kami tertidur. Tidur ni bukan tidur hak lama ni, tidur hak sebentar. Allah nak hilangkan perasaan-perasaan yang tak elok tadi. Tidak seorang pun di antara kami melainkan dia kata dagunya terkulai di dadanya. Maknanya mengantuk sangat. Allahu Akbar. Baik, kata Abdullah bin Zubair lagi, demi Allah, aku mendengar perkataan Mut'ab bin Khusyab
Makna bukan daripada ayah dia saja. Daripada sahabat lain pun dia dengar perkataan yang sama. Dia kata, namun aku tidak mendengarnya, dia kata melainkan bagai dalam mimpi. Cerita macam mimpi je. Bayangkan tak, dalam keadaan cemas boleh tidur lagi. Soalan macam dalam mimpi. Baik, kata Mut'am dia cerita dah, sekiranya bagi kita barang sesuatu iaitu hak campur tangan dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan dibunuh, itu dikalahkan di sini. Baik, maka dia dengar perkataan yang disebutkan oleh Mut'am bin Khusyad tadi. Baik. Kemudian tentang perkataan inilah, kata Mut'am inilah yang Allah turunkan. Sebab Mut'am ini dia termasuk daripada terpengaruh dengan kaum munafik itu juga. Iaitu katanya tadi apa? Kalaulah ada kebaikan bagi kita nak campur tangan urusan peperangan ini, kalau tak, dia kata nescaya kita tidak akan terbunuh, tak akan dikalahkan di sini. Allahu Akbar. Baik. Jadi oleh kerana apa? Perasaan mereka tadi, apa? Yang berasa menyesal sebab ikut Nabi Muhammad tadi. Masa menyesal tadi, Baik, maka Allah Taala jawab tentang apa yang ada dalam hati orang munafik tadi. Soalannya apa? Kalau kita tak matilah kita, ataupun tak terbunuh, tak akan luka kita di sini. Baik, Allah jawab. Allah ceritakan kepada mereka tak? Qul, katakanlah Muhammad, beritahu kepada puak munafik itu, "Lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Allah bagi sini clue kepada mereka. Ingat, Allah Ta'ala Maha berkuasa. Baik, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sekiranya kamu berada di rumahmu, maknanya kalau kamu di rumah kamu tak mari, nescaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Di sini maksudnya, kalau Allah dah takdir dah, takdir dah macam mana pun, tempat yang Allah kata dia akan mati, maka dia akan keluar tempat itu. Itu maksudnya. Baik. Jadi dalam ayat ni Allah jelaskan bahawa semua yang berlaku itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ketetapannya, tidak dapat diubah. Tak dapat diubah, Jadi termasuklah juga kita apa? Walaupun dikatakan dalam perang Uhud tu kekalahan di kalangan umat Islam, sebab Allah nak bagi pengajaran. Allah nak bagi pengajaran. Cuba kita lihat tak? Nampaknya kalah, tapi Allah bagi pertolongan untuk apa? Ketenangan kepada umat Islam, yang keluar perang itu. Allahu Akbar. Jadi itulah. Maka Allah SWT nak terangkan di sini, walau bagaimanapun perasaan mereka itu nak menyesal ke tak apa, walaupun di tempat tidur mereka sendiri pun, kalau dah ditulis mereka akan mati terbunuh, pasti akan dibunuh di mana sahaja. Di mana saja, bukan nanti di medan peperangan saja. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita muslimin dan muslimat yang mati Allah Taala hari ini, manusia mati apa asbab macam-macam. Ini sebab apa? Telah ditakdirkan Allah Taala. Mati adalah ketetapan. Cuma cara dia, asbab dia itu yang berlainan bagi setiap orang tadi. Ada kadang-kadang asbab sedikit je. Bukan nanti kena kita apa? Kena pancung ke, kena bunuh ke. Jatuh sikit je. Jatuh sikit je asbab. Nanti kalau mati tanpa asbab pula, susah pula kan semua. Walaupun ada juga orang yang kata tidur teguh. Ada juga tak? Baik, tapi itu Allah cerita dalam ayat lain. Sebabnya bila tidur tu Allah Taala dah pegang dah roh. Allah dah pegang dah roh setiap orang tadi. Sekiranya Allah nak orang itu terus hidup, Allah akan kembalikan roh dia, maka bangunlah dia daripada tidur dia. Dan ada yang Allah Ta'ala tak kembalikan roh dia, maka matilah dia waktu tidur tadi. Itu kerana Allah Ta'ala. Dan dalam ayat ini juga Allah jelaskan kepada puak munafik, kamu jangan rasa, wahai munafik, kamu kalau tak datang dengan Nabi SAW ke medan peperangan, kamu akan selamat. Tidak. Tapi takdir Allah SWT, di mana saja kamu berada, walaupun tempat tidur kamu sendiri, kalau kamu ditulis bahawa kamu akan dibunuh, maka di tempat tidur kamu juga akan dibunuh. Allahu Akbar. Inilah yang Allah jelaskan, berimanlah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang Maha berkuasa. Baik. Jadi semua itu
Nampak? Semua itu yang berlaku dalam peperangan Uhud. Jadi Allah Taala bagi ringkasan di sini. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Yang pertama, yang kedua, walimahsa ma fi qulubikum. Ada dua perkara yang Allah bagi ujian sini. Dan Allah Taala berbuat demikian. Buat demikian apa? Atau apa yang berlaku pada perang Uhud itulah untuk menguji apa yang ada dalam dadamu. Dada maksud hati lah. Hati tadi. Allah nak uji dah. Orang yang ikut Nabi tu, adakah mereka ni benar-benar beriman ataupun mereka ini di kalangan orang munafik tu yang merasa menyesal ikut tadi. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Membersihkan makna sucikan, iaitu hak-hak yang keduniaan tadi kena buang belaka. Ambil hak agama, insya-Allah Allah akan bagi keduniaan tadi. Baik, jadi dalam ayat ini Allah Taala beri ujian dengan peristiwa apa? Kekalahan di peperangan Uhud itu yang menimpa umat Islam, supaya Allah Taala nak pisahkan dalam hati manusia itu apa yang buruk daripada yang baik. Itu nak bezakan antara orang mukmin yang sebenar daripada orang munafik. Siapa hak munafik dan siapa yang mukmin hak sebenar. Sebab mukmin hak yang sebenar, walaupun mereka kita ada luka dan sebagainya pada hari tersebut, mereka tidak menyesal. Mereka tidak menyesal. Sebab apa? Sebab itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sedangkan orang munafik, mereka keluar saja itu pun dah satu penyesalan bagi mereka. Walaupun tak mati mereka menyesal lagi. Allahu Akbar. Baik. Jadi inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sini. Allah membezakan membezakan apa yang dirahsiakan oleh manusia dalam hati mereka. Siapa yang Islam hak sebenar, baik buruk yang ada dalam hati mereka tadi. Sebabnya apa? Kalau orangnya Islam, maka diterima hakikatnya. Karena sebahagian sahabat mereka tadi tak dengar pesanan Nabi jadi apa? Menyebabkan kekalahan pada mereka tadi. Adapun orang yang kita dalam hati mereka dengan kesumat terhadap Nabi SAW, mereka ini yang berasa menyesal tak habis-habis. Allahu Akbar. Kalau lain kali kata mereka salahnya apa? Tak nak ikut lagi. Tak nak ikut lagi Tapi benarlah. Oleh sebab apa? Berlakunya peristiwa di perang Uhud tu, pada kali hak yang lain tu, mereka yang memang tak nak keluar, daripada awal lagi Nabi tak bagi ikut. Banyak ayat Quran 4 lain Allah ceritakan tentang orang munafik Bila mereka ni tak keluar, tentera Islam pergi perang, tentera Islam menang, dapat harta rampasan, pok-pok ini pula kata, dulu tak bagi kami ikut. Dulu kami tak ikut. Bila rampasan mereka ambil semua. Yalah, sebab apa? Memang Nabi SAW tahu dah mereka ini yang akan menjadi gunting dalam lipatan. Akan menyebabkan kelemahan pada tentera Islam. Maka Nabi SAW pilih yang pergi peperangan yang seterusnya tadi. Baik dah. Dan semua itu jadi Allah jelaskan apa yang ada dalam hati mereka itu sebenarnya Allah Taala telah zahirkan. Bentuk apa? Bentuk kata-kata mereka dan juga apa yang mereka ungkapkan itu. Baik, maka Allah jelaskan pada akhir ayat, wallahu alimun bidzatis sudur. Ini dah. Allah jelaskan Allah Ta'ala maha mengetahui segala isi hati. Jadi ini Allah jelaskan, wahai orang munafik, tak perlulah kamu nak temberang lagi. Yang kamu mengaku Muhammad itu Rasul ke, yang kamu dulu kamu kata kamu akan menolong tentera-tentera Islam. Tak. Jadi maknanya Allah Ta'ala zahirkan sini, iaitu Allah Ta'ala mengetahui segala isi hati, dengan maknanya segala apa yang tersimpan dalam hati manusia itu semuanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Tak perlulah mereka nak sembunyikan. Walaupun mereka dapat sembunyikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Taala zahirkan bentuk perkataan mereka sedikit demi sedikit, iaitu bentuk kata-kata yang penuh dengan penyesalan. Mereka mengikut tentera Islam, mereka bersama orang Islam. Seolah mereka ini istilah orang kata macam kita buang masa, kemudian meletakkan diri pada kebinasaan. Allahu Akbar. Penyesalan mereka tadi. Baik. Baik, kemudian Allah ceritakan
Sebab bersama dengan munafik tadi ada juga di antara sahabat yang lagi bertempiaran. Bersama Rasulullah tu ada yang saya sebut tu sebahagian daripada asyarah mubasyarah yang mempertahankan Nabi SAW hinggalah mereka ni syahid. Dan mereka itulah yang Nabi SAW kata masa itulah, yang mereka ini ahli syurga. Dia ahli syurga tu. Allahu Akbar. Baik, kemudian Allah ceritakan pula kisah. Kisah tu iaitu sebahagian orang mukmin yang mereka ini juga terjejas kedudukan mereka tadi. Dengan sebab apa? Mereka juga berperang lagi tapi namun sebab mereka nak punya iman yang sempurna, maka mereka memohon pengampunan kepada Allah Taala. Di atas kesilapan mereka itu. Jadi Allah jelaskan ayat seterusnya. Dengar. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahum asyaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Baik, jadi ayat seterusnya maka jelaskan cerita sebagian sahabat yang juga termasuk yang lagi daripada pada kedudukan mereka tadi. Baik, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling lagi lah di antara kamu pada hari bertemunya dua pasukan itu, iaitu pasukan tentera Islam dengan musyrikin Mekah. Inna mastazallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu. Dia ajarkan baik, sesungguhnya hanyalah mereka itu digelincirkan oleh syaitan. Tu dia, mana syaitan tu atau yang ketika itu dapat juga sikit sebanyak dapat ataupun memujuk mereka. Kenapa itu? Disebabkan kesalahan yang telah mereka perbuat, iaitu di masa lampau. Tu. Maknanya Allah kaitkan dahulu kesilapan mereka yang dahululah yang menyebabkan mereka berlaku pada hari itu. Baiknya, maknanya disebabkan sebahagian dosa yang mereka lakukan pada masa dahulu. Pada masa dahulu baik, maka Allah Subhanahu taala jadikan sini sebagai ujian kepada mereka. Baik, sebahagian ulama salaf mereka berkata, iaitu sebahagian daripada balasan kebaikan adalah datangnya kebaikan yang lain setelah itu. Walaupun mereka dahulu buat benda yang berdosa dan sebagainya, kemudian Allah Ta'ala ubah mereka dengan sebab taubat mereka sebenarnya. Dan sebahagian pada balasan keburukan juga adalah datang keburukan yang setelahnya. Maknanya orang yang buat baik, Allah akan bagi kebaikan. Kalau orang buat buruk, ada juga Allah uji dengan keburukan supaya dia apa? Supaya dia insaf. Supaya dia insaf tadi. Baik, namun demikian apa yang berlaku pada sahabat tadi, maka Allah jelaskan sebab sebenarnya mereka itu orang yang bertaubat. Walaqad afallahu anhum, dan sesungguhnya Allah Ta'ala beri kemaafan kepada mereka. Allah maafkan mereka. Jadi sebab tu kita tak boleh kata apa-apa lah. Itu Allah ujian pada mereka itu tu. Baik, iaitu sebab mereka melarikan diri daripada medan pertempuran itu. Tapi lari mereka ni sebab nak selamatkan diri, bukan lagi terus. Bukan lagi terus tu. Sebab tu kalau kita lihat daripada rentetan tu, kemudian sebab tu mereka datang semula. Datang semula tadi. Baik, cuma mereka tergugat apabila mereka terdengar ada kalau masih ingat slide lepas iaitu khabar angin yang mengatakan Rasulullah telah terbunuh. Itu ialah menyebabkan sebahagian mereka ada yang mengatakan, buat apa lagi kita berada di sini kalau Nabi dah juga terbunuh, kita nak pertahankan siapa lagi? Itu di antara mereka. Baik, ini kesilapan mereka. Namun demikian Allah Ta'ala beri kemaafan kepada mereka. Sebab apa? Allah beri sifat Allah Ta'ala, innallaha ghafurun halim. Subhanallah, ini sifat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun, ghafur. Bila ghafur yang kita fahamlah maha pengampun, maknanya setiap kesilapan yang dilakukan oleh manusia tadi, bila mereka bertaubat, nescaya Allah Ta'ala menerima taubat mereka itu, maka Allah beri keampunan kepada mereka. Halim. Halim ini sifat dia bagi sifat penyantun atau sifat yang sifat lemah lembut. Halim ni kita kena faham, iaitu sifat apa? Kita ni kalau orang buat kita nak balas selalu. Itu sifat manusia. Halim ini sifat Allah Ta'ala
Manusia buat jahat macam mana sekalipun, Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala bagi tangguhkan dulu. Allah Ta'ala tak siksa masa itu lah. Mungkin manusia ni akan bertaubat, insaf dan sebagainya. Itu sifat halim. Iaitu Allah Ta'ala tidak mengazab dengan serta-merta. Itu sifatnya lemah lembut Allah SWT. Sebab halim ni macam sifat rauf juga. Sifat rauf iaitu bersifat Allah Ta'ala nak beri kemaafan. Tapi Allah beri apa? Bagi masa. Dan Allah Ta'ala tangguhkan daripada dengan serta-merta menimpakan azab kepada mereka. Tidak ada. Baik, jadi Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala menyantuni semua makhluk. Mana siapa yang nak kepada pengampunan daripada Allah, mereka berusaha, maka Allah akan memaafkan kesalahan yang mereka lakukan itu. Baik, Imam Ahmad diriwayatkan daripada Syakik. Syakik itu Ibnu Salamah Abu Wa'il. Dia berkata, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu bertemu dengan Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah Jadi Al-Walid itu berkata kepada dia, "Mengapa aku melihat engkau bersikap keras kepada Amirul Mukminin, iaitu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu?" Maka jawab Abdul Rahman, kata dia, "Baik, sampaikan kepadanya bahawa aku tidak lari pada peperangan Ainain." Ini kisah lain tu. Nak ceritanya ataupun kesilapan sahabat tadi. Baik, Al-Asim dia mengatakan dia ini peperangan Uhud. Ainain itu peperangan Uhud dah. Katanya, baik, katanya dulu. Katanya aku tidak hadir dalam peperangan Badar. Aku tak hadir dalam peperangan Badar dan aku tidak akan meninggalkan sunnahnya. Iaitu kebiasaan pergi perang. Maksudnya Nabi SAW pergi perang, maka aku akan ikut dia. Baik, Al-Walid dia menemui Sayyidina Uthman dan menceritakan perkara tersebut. Perkara tersebut yang dikatakan oleh Asy-Syakik tadi. Maka Uthman berkata tentang perkataan itu. Katanya apa? Pada hari Uhud tu, sesungguhnya aku tidak lari dalam peperangan Uhud itu. Kata dia tak lari Maka apakah dia mencela aku kerana satu dosa yang Allah Ta'ala telah maafkannya? Allah dah maafkan. Ada patut dia dicela ini? Tidak. Sebab tu kalau orang bertaubat sebagainya, tak boleh kita cela lagi tu. Baik, sebab tu sama dengan surah Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzi tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazalhum syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim." Hampir sama dengan ayat sini lah. Sesungguhnya orang yang berpaling di antara kamu pada hari bertemunya dua pasukan itu, mana hari peperangan, hanyalah mereka itu digelincirkan oleh syaitan. Mana mereka itu syaitan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuatkan, iaitu masa lalu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah beri kemaafan kepada mereka. Tak perlu kita nak tingkatkan masalah mereka. Baik, jadi dalam hal inilah Sayyidina Uthman tu yang dikatakan dicela itu. Dia kata katanya dia masa peperangan Badar dia tak hadir. Jadi kata tu. Dia betul lah Sayyidina Uthman tak hadir dalam peperangan Badar. Sebab apa dia kata? Ketika itu dia merawat isterinya, iaitu Ruqayyah. Ruqayyah sebab Rasulullah suruh Sayyidina Uthman. Suruh Sayyidina Uthman balik. Sayyidina Uthman ikut dah. Tapi suruh balik sebab jaga Ruqayyah yang sedang sakit. Hinggalah Ruqayyah meninggal. Tu peristiwa peperangan Badar dulu. Dan Rasulullah telah memberikan sebahagian harta rampasan untukku. Tu kata Sayyidina Uthman dah. Ini menunjukkan bahawa dia juga termasuk orang pergi, walaupun dia tak pergi, sebab dia balik dengan perintah Rasulullah. Dan sebab nak jaga isteri yang sedang sakit itu. Jadi siapa, kata Sayyidina Uthman siapa saya beri harta rampasan perang, maka dikira sebagai turut dalam peperangan tersebut. Tidak. Jadi katanya yang menuduh aku telah meninggalkan sunnah, sunnah iaitu yang pergi tak pergi perang tadi. Itu dia kata Umar, dia kata, sesungguhnya aku tidak mampu melakukannya. Dan katanya lagi Abdul Rahman bin Auf lagi tidak mampu pula dia kata melakukan sunnah Umar itu. Sayyidina Umar pergi dah, tapi Sayyidina Uthman tak pergi kita itu. Jadi hal itu itu pergeseran antara sahabat lah, tidak menjadi masalah lah. Jadi Allah dikaitkan dalam hal ni, maknanya apa yang telah berlaku di antara sahabat itu semuanya adalah hikmah belaka.
Sebagai contohnya, Sayyidina Osman dia tak pergi dalam peperangan Badar sebab apa? Isterinya sakit dan dengan perintah Rasulullah dia balik semula. Nak jaga isterinya tadi. Nampak tak? Ya? Maka dia tu tak pergi perang, tapi dia kira sebagai orang pergi perang. Sebab dia taat kepada perintah Rasulullah. Tu, ya. Jadi dalam hal ni apa? Tak bolehlah kita dalam kita keadaan ni kita ambil ataupun inisiatif ni dan kita bermasyarakat. Kalau seorang tu buat kesilapan, kemudian dia mengaku kesilapannya tadi, tak boleh kita nak cemuh dia. Tak boleh kita nak cemuh dia. Ini masalah yang cerita hak akhir ni, iaitu ada je sahabat yang menuduh, yang menuduh Sayyidina Osman itu pernah lari pada medan pertempuran. Jawapannya tidak. Jawapannya tidak itu, ya. Baik. InsyaAllah, jadi kita sekadar itu dahulu. Mudah-mudahan kita dapat ambil, ya, pengajaran itu. Itu apa? Ini di antaranya, kita dah hampir ke penghujung dah. Penghujung kepada peristiwa perang Uhud ni yang saya katakan ayatnya panjang juga cerita ini, tujuannya supaya kita mengambil pengajaran. Mengambil pengajaran. Bukan nak lihat kekalahan orang Islam saja. Tak, tapi di sebaliknya. Di sebalik cerita tadi, apakah pengajaran, iktibar yang kita dapat untuk meneladani supaya perkara ini tak berlaku lagi. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, kita, ya, bila kita tak lihat daripada apa yang telah berlaku pada zaman sahabat, inilah yang berlakunya pergeseran di antara antara umat Islam. Kadang-kadang saya kata hal kecil je, bukan saya nak tahalua. Kadang-kadang dalam masalah apa? Masalah pentadbiran masjid pun, orang ni begini, orang ni begitu. Tahu. Tinggalkan semua untuk pergeseran, baliklah semula. Yang Allah sebutkan, wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kamu nak berdialog dalam satu perkara, nak berdebat satu perkara, kembalilah kepada sunnah Rasulullah dan juga kitabullah. Barulah kita selamat. Kalau tidak, terus pergeseran bermasa muka sampai bila-bila pun. Ingat saya kata, orang kita tak ambil pengajaran daripada hal-hal beginilah yang menyebabkan masyarakat kita apa? Jadi, ya, berpuak. Sedangkan Islam nak menyatukan. Masjid tempat kita untuk bersatu, bukan tempat untuk berpecah belah. Bukan tempat kita nak tunjuk kuasa dah. Tu. Kalau kita pun dilantik sebagai apa tu, semua tu Allah Subhanahu Taala bagi kepada kita tu amanah. Setiap amanah tu kita kena sepakat. Kena sepakat. Yang berat akan jadi ringan. Sebab tu pepatah Melayu kata, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Bukan kita nak menganjing. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pengajaran kita dengan ini dapat jadikan panduan iktibar pengajaran. Dapat kita wawarkan lagi kepada sahabat-sahabat yang tiada sini. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sekiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan. Kalau ada sebarang pertanyaan. Tak ada apa Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin ya masakin. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka ibadaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'al Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir ma wa tarda. Allahumma zid 'amalan nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zid 'amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Qur'anan syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan wa fis sirat wa adkhilna al jannata kal fasih bi rahmin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.